ilmu mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak mungkin mengenal Allah, tak mungkin mengenal sesuatu dalam perkara agama kalau tidak ada ilmu. Nah, dengan ilmu itu kita kenal, dengan kenal kita akan cinta. Tambah hari ini kan kita bicarakan tentang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya nanti cinta itu menatijahkan ketaatan. Uhikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita luangkan masa berada di tempat paling mulia di atas muka bumi. Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan seburuk-buruknya adalah pasar-pasarnya. Dan kita sangat bersyukur dengan nikmat keamanan sekarang. Saudara-saudara Islam seiman, kita diuji oleh Allah menghadapi serangan bertubi-tubi daripada Yahudi. Semoga Allah bagi ketabahan dan Allah bagi pertolongan kepada mereka semua. Allahumma amin. Nikmat keamanan satu nikmat yang sangat-sangat besar untuk kita syukuri. Kalau tidak aman, tidak mungkin Masjid Al-Falah membuat karnival sebegini. Tidak mungkin diisi dengan slot-slot sebegini. Sebab mungkin akan berlaku, kalau berlaku kekacauan, berlaku pengoboman di sana sini, tidak mungkin penceramah ataupun pendakwah hadir. Tuan-tuan pun mungkin takut nak keluar rumah. Jadi ini nikmat yang sangat besar. Kita dapat lakukan ibadah dengan tenang, dapat lakukan aktiviti sebegini dengan aman damai. Ini walaupun mungkin dilihat bukan seperti material, tetapi aktiviti keagamaan, peribadatan itu senang, mudah, selesa.
sempurna kita lakukan dengan nikmat keamanan. Sebab itu nikmat ini harus kita dan wajib kita syukuri. Tambah lagi untuk kita mengenal sosok tubuh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan tahniah pada Masjid Al-Falah, Tan Sri, datuk-datuk, semua para asatidah yang mengurus Masjid Al-Falah ini, sebab terlibat sekali dalam program untuk masa masyarakat, orang awam untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Program sebegini menghidangkan ilmu, dan kami hadir di sini. Saya secara peribadi, setiap kali saya nak hadir di satu tempat, apakah namanya forum ataupun kolloquium ataupun simposium, ceramah ataupun bedah kitab, itu bukan mudah. Bagi saya itu satu amanah. Sebab itu saya kena baca banyak kitab. Kitab Arab, kitab Jawi, kitab Inggeris, kitab bahasa Melayu, supaya kita masyal kita punya pemikiran dengan fakta-fakta yang ilmu agama tidak boleh sebarang kalau membicarakannya. Karena itu, ketika menghadiri majlis sebegini 1 jam, 1 jam setengah, itu berapa buah kitab kita baca. Ini pengalaman sebagai seorang pendakwah. Berapa buah tulisan yang kita kena hadam. Sehingga siapa yang hadir untuk menuntut ilmu dengannya 1 jam, kalau orang tadi mengaji dengan 100 orang guru, 1 jam dia duduk, kata guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, itu seperti mengaji dengan 100 orang guru. Kalau dia mentalaah, katalah 200 buah kitab, maka 1 jam mengaji itu seperti mengaji 200 kitab. Sebab itu mahal duduk di majlis ilmu sebegini. Sebab kalau di rumah 1 kitab yang dah dibeli, belum tentu dibaca. Jangan-jangan kulit pun tak buka lagi. Hak plastik tu, hak tu pun tak buka lagi. Kalau dibuka, belum tentu baca. Jangan-jangan muqaddimah pun tak dan khatam. Muqaddimah. Nah, kalau khatam pun belum tentu faham. Kalau faham, belum tentu ingat. Hadir majlis sebegini, rumusan yang ada dalam satu tajuk yang besar, itu dirumuskan oleh seorang penceramah ataupun seorang jemputan. Itu kalau saya. Sebab kalau dijemput, ini bukan satu benda yang main-main. Bagi saya satu amanah. Sebab yang di hadapan saya ini lebih alim daripada saya. Kalau dirakam, jangan-jangan dilihat Tok Guru. Nah, kerana itu satu amanah. Jadi, untuk majlis itu berlangsung dan ada pengisian ilmu, maka orang yang mengadakan karnival, yang initiate program sebegini, pahalanya akan sangat banyak sekali. Walaupun mungkin tak mengajar, tetapi beliaulah orang yang initiate program sebegini umpama, maka semua program-program yang baik-baik dalam karnival ke acara ke program itu semua dapat kat dia. Especially kalau ilmu itu ilmu akhirat. Ilmu mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak mungkin mengenal Allah, tak mungkin mengenal sesuatu dalam perkara agama kalau tidak ada ilmu. Nah, dengan ilmu itu kita kenal, dengan kenal kita akan cinta. Tambah hari ini kan kita bicarakan tentang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti cinta itu menatijahkan ketaatan. Itu tujuan. Kita nak buat apa yang Nabi suruh dan kita nak tinggalkan apa yang baginda larang. Tapi tidak mungkin taat kalau tak cinta. Tak mungkin cinta kalau tidak kenal. Dan tak mungkin kenal kalau tidak ada ilmu. Cinta itu sangat mahal. Dan hakikat cinta ada pada perkataan cinta. Dalam bahasa Arab, cinta itu disebut hubbun. Huruf yang pertama sekali huruf ha. Huruf ha itu di dalam halqum di sini, ha. Dan huruf selepas itu huruf ba, iaitu di bibir. Ini kata ulama satu isyarat, cinta mesti bermula daripada hati.
Tidak hanya di bibir. Kalau mengatakan cinta di bibir tapi hati tidak, itu dusta. Kalau ada cinta di dalam hati walau tidak terungkap dengan bibir, itu adalah suatu kesungguhan. Tetapi kalau diucapkan apa yang ada dalam hati, maka itu suatu penzahiran. Karena itu mesti dulu cinta dalam hati kita. Nak cinta tadi kena kenal, nak kenal kena ada ilmu. Jadi kita kan sekarang belajar ilmu sekarang. Itu satu. Supaya kita jangan cinta Nabi sebut di mulut je, cinta, cinta, cinta tapi hati tak. Jadi itu supaya jangan cinta itu dusta. Yang kedua, kata ulama, hubbun ini kalau kita cerakinkan setiap hurufnya itu dengan bunyi, dia akan jadi hubbun. Ba itu instead of satu, dia sebenarnya dua. Sebab haba, hubba, kemudian bun, bun. Jadi hubbun. Tapi kenapa ba yang dua itu menjadi satu? Bila diletak syiddah ataupun sabdu di huruf ba itu, maka dua ba menjadi satu. Dua ba menjadi satu. Itulah hakikat cinta. Apa dia hakikat cinta? Fana'ul muhib fil mahbub. Tenggelam cinta orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Kita sayang pada seseorang, kita ada kemahuan, tapi beliau ada kemahuan, contohnya isteri kita. Jadi tak mengapalah kita mengalah kemahuan kita ini, kita mengalah sebab kita nak ikut kemahuan isteri kita. Ada dua kemahuan terkalahkan oleh cinta orang yang kita cintai, dia menjadi satu. Itulah hakikat cinta. Kalau dia ada sesuatu, kita pun ada sesuatu, tak apa, biar pi, itu tak apa nak cinta. Nah, bila cinta, kita ikut walaupun sebenarnya kita ada nak lain, tapi kerana cinta dengan orang yang dicintai, itulah namanya cinta. Kita mengalahkan apa yang kita mahu, biar ikut kemahuan siapa yang kita cinta. Begitu. Kita dengan hawa nafsu, dengan ilmu yang kurang, dengan cabaran, kadang-kadang kita nak buat sesuatu yang Nabi tak nak buat. Kita jangan buat, Nabi tak nak kita buat. Fine, kita ikut apa yang kemahuan Nabi. Itu baru namanya cinta. Baru namanya hakikat cinta yang sebenar. Hubbun juga yang ketiga. Kata ulama, ini tak jumpa dalam kitab ni. Yang saya cerita ini tak jumpa dalam kitab, melainkan daripada murid para alim ulama. Ini namanya faedah. Faedah. Faedah ni bukan apa yang kita boleh pelajari daripada sesuatu pelajaran, tak. Faedah ni sesuatu yang jarang kita dengar. Kalau bahasa Melayu kita panggil macam petua lah. Tapi ini yang hadir daripada hati para alim ulama yang ikhlas. Jarang jumpa, tetapi tersimpan dalam hati-hati para alim ulama. Jarang dibaca sebab ia tersimpan di dalam perut kitab-kitab yang besar. Sebab nak mendatangkan faedah, orangnya itu mesti bersih hati dahulu. Faedah yang ketiga, hubbun, cinta itu berasal juga daripada habbun. Habbun, biji benih. Biji benih, kalau kita ada biji benih, kena semai dahulu. Jangan ditinggalkan, disirami dengan air, dibajai dengan sesuatu yang elok. Begitu cinta Nabi mesti disemai seawal umur. Sebab itu Nabi ajar mak dan ayah, allimu auladakum hubban nabi. Ajar anak-anak kamu cinta Nabi. Sekali lagi, tak mungkin cinta kalau tak kenal. Tak mungkin kenal kalau tidak dengan ilmu. Jadi cinta Nabi mesti disemai. Tapi biji yang disemai tadi jangan ditinggalkan. Disiram dengan air ilmu, dibajai dengan pujian-pujian, madaih, maulid-maulid, majlis-majlis maulid, untuk kita semakin kenal dan cinta Nabi, supaya sentiasa tumbuh tadi tu dia tumbuh membesar, kemudian segar, mekar dan mewangi. Nanti dia akan bagi juga kebaikan. Kalau bunga, dia akan mencantikkan pemandangan dengan bunga-bunga yang warna-warni. Kalau mengeluarkan bau yang wangi, itu menambahkan kesegaran. Kalau pokok itu membesar dan mengeluarkan buah, itu kan memberi manfaat untuk kita makan buahnya itu.
Tak makan pun boleh bagi orang sebelah sebagai satu sedekah. Hatta kalau dimakan burung sekalipun, menjadi pahala pada orang yang menanamnya. Itulah hakikat cinta. Cinta itu kena disemai, dibajai dan disirami. Sebab paling kurang ada dua kelebihan cinta. Kalau kita cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks ini kita bicara cerita tentang Nabi ataupun dengan ulama, kita akan dapat dua kebaikan yang besar. Satu, cinta tadi kan mendorong untuk taat. Itu baru betul. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Sekiranya cintamu benar, pasti kamu akan taat padanya. Kalau cinta kita benar dengan Nabi, kita taat. Maksud, apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada siapa yang dia cintai. Kalau tidak, itu dusta. Karena itu ada kaedah. Al-mahabbatu tahtaju ilal bayan. Kecintaan itu perlukan pembuktian. Apa bukti kamu cinta? Kalau tidak, dusta. Ini di dunia. Nanti di akhirat, orang yang cinta dengan seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cinta. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kita cinta ulama, dikumpulkan dengan ulama. Cinta dengan Nabi, dikumpulkan dengan Nabi. Ini tiket yang sangat mudah untuk kita mendapat tempat yang sangat mulia dan tinggi. Apa dia? Cinta. Cinta Nabi. Kamu boleh berbicara tidak elok pada saya. Mungkin juga pada keluarga saya. Tapi jangan pada Nabi saya. Itu. No kompromi. Kita tidak akan bagi ruang, sebab yang kamu katakan itu orang yang paling saya cintai. Walaupun kita mungkin kita menyadari sunnah-sunnah Nabi masih banyak kita tak lakukan. Apa yang Nabi suruh banyak lagi yang kita tak praktikkan. Tapi dalam bab cinta, tak. Itu harga mati. Walaupun kita tahu diri kita siapa, tapi kamu mencerca Nabi yang paling saya cintai. Itu. Mahal yang cinta tu. Walaupun kita tak pernah bersama dengannya, dengan ulama, tak pernah mengaji pun, tak pernah bertalaqi pun, tapi cinta dengan ulama. Ulama tu ada dekat Mesir. Meninggal dah pun, kita akan dikumpul dengan ulama. Kalau kita cinta dengan Nabi, begitulah juga. Untuk kita cinta, kena tahu macam mana cara untuk cinta tu. Kita dah tahu tadi, taat itu hasil daripada cinta. Cinta itu disebabkan kenal. Kenal itu mesti dengan jalan ilmu. Ilmu macam ni, kita hadir ke majlis, kita baca kitab, pergi majlis Maulid Nabi, dengar forum tentang Nabi untuk kita mengenal. Dan untuk orang itu cinta dengan seseorang ada 3 sebab cinta. Tak ada yang keempat. Cuba tengok balik siapa yang dah berkahwin, macam mana dulu boleh dengan isteri sekarang. Ataupun Mak Ajah, macam mana boleh jatuh cinta dengan Abang Haji. 3 sebab ni mesti ada. Kalau tak ada 3 ni, 2 ada. Tak ada 2, 1 mesti ada. 1 sebab Abang Haji kacak. Itu namanya Jamal. Ataupun sebab Mak Ajah tu cantik, namanya Jamal. Siapa yang nak tulis Jawi, alif tu kena panjang, Jamal. Sebab kalau Jamal cantik kacak, kalau Jamal itu unta. Kita tak ada kena-mengena dengan unta pagi ni. Kacak, cantik. First tengok Abang Haji tu, ya Allah, falling in love. Sebab apa? Kacak. Kacak tu abstract tu, mungkin mukanya baby face mungkin, ataupun hidungnya mancung, ataupun senyumannya menawan, whatever. Yang penting kacak tu, benda tu benda yang berbeza di kalangan satu dengan yang lain. Tapi Abang Haji taklah kacak macam orang lain. Tapi jatuh cinta sebab Abang Haji tu kamal, sempurna. Muka biasa je,
Tapi fulus, Masya Allah. Ataupun tak fulus pun, mungkin jawatannya, ataupun mungkin ekspertisnya. Haji ni kalau buat mi kolok, Masya Allah. Tahu mi kolok? Orang Sarawak tahu ni. So Abang Haji tadi ada sebut mi kolok waktu minum sikit tadi tu. Ada sebut mi kolok dengan laksa Sarawak. Mungkin Abang Haji tu kalau dia baca Quran, ya Allah, melting, cair kita dibuatnya. Sedap suara. Tu. Ataupun Abang Haji ni dia ada sesuatu kelebihan. Kalau buat kek lapis Sarawak ke Sabah ke whatever, ya Allah, paling sedap dekat Subang Jaya ni. Tapi Abang Haji kita, Mak Ajah, Kak Ajah kita taklah sekacak secantik orang lain. Sempurna pun biasa-biasa je. Tapi kita jatuh cinta sebab Nawal. Nawal ni akhlaknya sangat bagus. Mungkin orangnya biasa je. Tapi Masya Allah, akhlak, tabiat itu sangat baik sekali. Bukan dengan orang je, dengan kucing dia bagi makan dengan elok dan sempurna. 3 sebab ni mesti. Cuba cek balik kita dengan isteri siapa yang dah kahwin ya. Dan kita dengan suami. Mesti. Kalau tak 3-3, 1 mesti lekat. Istimewanya kita cinta dengan Rasulullah SAW. 3-3 ni ada pada Nabi. Saya nak cerita bab akhlak je hari ini. Kalau saya nak cerita macam mana kacaknya Nabi, itu 1 jam. Bagaimana sempurnanya Nabi, itu 1 jam. Bagaimana akhlak Nabi, itu 2 jam. Yang ini saja dah 4 jam. Tapi saya tak cerita ni hari ini, saya cerita akhlak saja. Karena itu, nak tahu kacak Nabi, kena baca kitab Syama'il. Syama'il yang paling terkenal, Syama'ilun Nabi. InsyaAllah di surah masjid paling banyak cerita benda ni. Nak tahu tentang Nabi istimewanya banding dengan Nabi dan Rasul yang lain, kena baca kitab Khasa'is. Kitab Khasa'is yang paling terkenal, Al-Khasa'isul Kubra, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau meninggal tahun 911 Hijriyah. Nak tahu tentang akhlak Nabi, kena baca kitab Sirah. Banyak kitab Sirah, paling banyak sekali. Iaitu antaranya yang terkenal, As-Sirah An-Nabawiyah Libni Hisham. Jadi rujuklah kitab-kitab ini untuk kita tahu spesifik macam mana Nabi itu sangat menguasai dan malah lebih daripada Nabi dan Rasul yang lain. Waktu malam kalau kita tengok di atas langit, tuan-tuan akan tengok bintang-bintang yang bertaburan, bergemerlapan, mengeluarkan cahaya yang sangat baik, sangat indah, menawan. Ketika datang siang, mana pergi semua tu? Bintang-bintang yang cantik tadi, yang indah tadi tu. Tapi mana bintang tu lah? Duk tang tu lah. Tapi kenapa tak nampak ketika datang siang? Dek kerana cahaya matahari lalu sirna bintang-bintang yang berkerdipan, yang sangat indah menawan tadi tu. Bintang-bintang tadi tu dengan keindahan, kecantikan, dengan cahaya, kerdipan, itu tamsilan kepada para Nabi dan Rasul seluruhnya. Tapi datang cahaya matahari itulah tamsilan kepada baginda Rasulullah SAW. Keunggulan siapa pun, kehebatan siapa pun, keagungan Nabi mana pun, mai compare dengan Rasulullah tak ada apa. Kita bukan nak compare baik dengan buruk, tak. Kita nak compare baik terlebih baik. Kita nak compare hebat terlebih hebat. Rasulullah SAW. Sebab itu Al-Imam Abdul Rahim Al-Burai, beliau menyebutkan, la in kana Ibrahimu khussa bi khullatin fa hadha an-nabiyyu utiya hubbahu wa qurbah wa in kana fawqa at-turi Musa mukallaman fa Ahmadu jaza as-sab'a fahtaraqa hujbah wa in fajjara al-yanbu'a Musa min al-'asa fa Ahmadu arwa min anamilihi raghbah wa in kallama al-amwata Isa bin Maryam fa Ahmadu fi yumnihi sabbahatil hasbah. Kalau Nabi Ibrahim Allah pilih jadi Khalil. Khalil maksudnya peneman, itu bahasa majaz. Metafor, itu bahasa kiasan. Allah tak perlu pada peneman. Ini nak tunjuk Nabi Ibrahim sangat
dekat tauhidnya dengan Allah. Nabi Muhammad lebih lagi menjadi dipilih Allah, jadi Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Saina dekat Mesir, Nabi Muhammad lebih lepas 7 petala langit untuk bermunajat di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Nabi Ibrahim, Nabi Malaikat Jibril ketika sampai langit yang ke-7 nak naik ke Sidratul Muntaha, surrender Nabi Malaikat Jibril, ya Muhammad hatta hadzal had, ya Muhammad, saya temankan Tuhan setakat ni saja. Nabi mengatakan, ya Jibril, bukan ketika ini seorang teman meninggalkan temannya. Kenapa daripada tadi ikut Al-Masjidil Haram, pergi ke Bukit Tur Saina, pergi ke Baitul Laha, pergi ke Al-Madinah, Makkah, ke Taibah, ke Bukit Tur Saina, ke Baitul Laham, Bait Al-Muqaddas. Kenapa ikut? Langit pertama juga 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut. Tapi kenapa nak masuk Sidratul Muntaha ni tak ikut? Kata Malaikat Jibril, "Lau khatautu khutwatan la haraqt." Kalau saya pergi satu langkah lagi, saya akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah setiap kita melainkan ada maqam yang tertentu. Malaikat Jibril tak boleh lepas di tempat slipper Nabi, boleh lepas. Slipper Nabi boleh lepas tempat tu. Kalau slipper tu mulia, bagaimana yang punya slipper tu? Nabi, lebih lagi. Sehingga ulama katakan, siapa yang katakan slipper dia lebih mulia daripada slipper Nabi, murtad orang itu. Kerana slipper Nabi itu mulia. Slipper Nabi boleh lepas di tempat Malaikat Jibril tidak boleh lepas. Nabi Musa ketika bermunajat di Bukit Tur Saina, ketika nak sampai ke bukit situ, Allah firmankan, ya Musa, ikhla'na alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Oh Musa, take off your shoes. Buka kasutmu. Sebab kamu sekarang menghampiri tempat yang sangat sacred, sangat mulia. Di Bukit Tur Saina, di muka bumi dunia, buka kasut. Nabi lepas 7 petala langit sampai ke atas tak buka kasut. Mulia tak mulia? Sangat mulia. Nabi Musa kalau pukul batu, 12 pancaran air keluar daripada batu itu sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel. Nabi tak perlu pukul. Selam, angkat, keluar air kat sini. Mulia. Dan malaikat dan Nabi Isa boleh berbicara dengan orang yang meninggal. Nabi lebih lagi apa? Batu. Ambil batu kat sini, bertasbih macam orang hidup, ada nyawa, ada perasaan. Itulah lebihnya mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang akhlak Nabi, saya ada menulis satu kitab. Saya tak tahu galeri ilmu ada tak jual kat sini. Jadi buku ni sepanjang 3 tahun saya di Radio Aikim, saya kumpulkan hadis-hadis tu, ada 600 hadis tentang akhlak Nabi. Jadi kalau tak habis saya cerita hari ni, beli buku ni. Itu ada 600 lebih hadis. 46 akhlak mulia dalam ni. Ada hampir 1000 muka surat. Kena sabar baca buku ni. Paling bagus suruh orang baca. Suruh orang baca, kita talaqi, itu paling bagus. Ketika ada kawan kami tahu saya menulis kitab ni, lalu mereka minta saya ringkaskan kitab ini. Alhamdulillah, sebelum Maulid tahun ni, saya sempat ringkaskan jadi buku ni. Buku ni sama dengan isinya buku tadi tu. Semua tajuk sama, tetapi kalau tajuk pertama tu mungkin ada 20 hadis, saya ambil satu je. Tajuk kedua ada mungkin 15 hadis, saya ambil satu saja. Itu yang jadi kurang. Hadisnya sama tapi saya kurangkan. Tajuknya sama. Jadi ini kitab yang asal, ini saya kurangkan jadi teladani akhlak Nabi-Mu. Jadi hari ini saya akan cerita tentang akhlak je. Saya tak cerita kronologi satu-satu. Kalau saya cerita satu-satu, esok baru habis. Hari ini habiskan karnival ni. Saya akan siapkan dalam 12.30 insya-Allah. Baik, ni boleh dapatkan nanti ya. Teladani akhlak Nabi-Mu. Dalam buku ini sama ada 46 akhlak Nabi. Saya ambil 10 je hari ini. Supaya lebih nanti tuan-tuan boleh baca. Kalau saya cerita 46, tak ada siapa beli buku ni. Biar manfaat,
Yang manfaat boleh dapatkan nanti. Baik. Kalaulah tidak ada ayat ataupun hadis lain yang menyebut tentang akhlak Nabi, cukup ayat ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Siapa yang puji ni? Allah. Maksud Allah sangat mengetahui. Ayat ini penuh dengan rahsia. Ayat ni. Kenapa inna ni cuma yang mengaji bahasa Arab faham? Kenapa inna? Kenapa ka? Kenapa la? Kenapa ala? Kenapa khuluqin? Ma'rifah, nakirah. Kenapa tidak al-khuluqi? Kenapa azimin? Kenapa tidak hasanin, jayyid? Umpama kalau Allah nak puji akhlak Nabi, dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar punyai budi pekerti yang baik. Boleh? Budi pekerti yang sejati. Boleh? Budi pekerti yang tinggi. Boleh? Budi pekerti yang tremendous. Boleh? Tapi kenapa tidak? Kenapa azim? Itu kata rahsia. Ayat ni, kalau nak cerita rahsia, 1 jam. Berapa jam dah tadi kumpul-kumpul tadi ni? Saya dah 1 jam setengah je hari ni. Nak tunjuk, kalau benar-benar lah nak kupas ayat ni, cukup. Tak payah tajuk lain. Saya berhenti dekat slide nombor 14 ni. 1 jam. Tapi nanti ustaz lain yang cerita, bukan saya. Tapi cukup, yang memuji Nabi adalah Allah. 1. Yang kedua, pujinya itu dengan agung. Bukan dengan baik, dengan hasan. Allah tidak akan gunakan agung, melainkan untuk sesuatu yang sangat besar, sangat mulia. Sehingga Allah sebutkan, wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah yang mentadbir arasy yang azim. Kenapa disebut arasy yang azim? Sebab kalau ditanya, makhluk apakah yang paling besar? Janganlah dia jawab gajah lagi. Itu anak-anak tadika. Tapi jawablah arasy. Sebab beratnya arasy itu, sehingga sekarang ada 4 pemikul arasy. Tuan-tuan jangan tinggal baca ni pagi 4 kali, petang 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nabi sebut, siapa yang baca ni sekali lalu dia meninggal hari itu, 1/4 tubuhnya lepas daripada api neraka. Pasal itu kita baca 4 kali. Dah baca ke belum ni? Bacalah. Bacalah. Tapi jangan tunjuk kat saya, jangan. Baca 4 kali. Kita tak tahu apa berlaku 5 minit ke depan, 10 minit ke depan. Kalau meninggal, 1/4 badannya lepas daripada api neraka. Sebab itu baca 4 kali. Kalau baca waktu petang, Allahumma ini amsai tu. Itu pun ada rahsia juga kalau nak syarahnya tu. Sebab arasy itu sekarang dipikul oleh 4 pemikul arasy. Makhluk ataupun malaikat yang paling besar bukan Jibril, bukan Mikail, Israfil, tapi namanya Hamalatul Arasy, pemikul arasy. Til dikatakan dalam beberapa riwayat, daripada telinga nak sampai ke sini, bahu ni, 700 sanah masiratan, 700 tahun perjalanan. Malaikat tu, satu malaikat. Telinga ni nak sampai ke sini ni, 700 tahun perjalanan. Besarnya itu. Sebab itu, kata Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani, dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam, beliau mensyarahkan kitab Nurul Zalam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Marzuqi. Sekarang ada 4 ataupun 5 pemikul arasy. Memikul arasy sekarang. Nanti hari kiamat ada 8 yang memikulnya. Wa yahmilu arasy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Akan memikul arasy di atas pundak bahu-bahu mereka 8, kata ulama, 8 malaikat pemikul arasy. Sebab di hari kiamat arasy itu semakin besar, semakin berat.
Allah memuji akhlak Nabi dengan akhlak yang sangat agung. Kalau tak ada ayat lain cukup, sebab yang memuji itu Allah. Allah yang maha mengetahui. Tapi kita tambah. Siapa yang paling tahu hal ehwal suami kalau tidak isteri? Kalau di luar, anak-anak murid kalau ditanya, macam mana dengan Tuan Syekh? Oh, Masya Allah, bagus, khair. Jamaah Masjid Surau, kalau ditanya bagaimana akhlak JK Masjid ataupun pengurusi masjid ataupun yang mengendalikan masjid, oh Masya Allah, bagus. Begitu juga cikgu di sekolah, dipuji anak-anak murid. Ya betul, mudah-mudahan pujian itu betul, mudah-mudahan. Tapi belum tentu betul. Sebab di rumah lain, di luar lain. Kalau orang itu mungkin di luar, ya Allah, berjalan lembut sekali. Sepak kertas je. Oh, sorry. Jalan, oh maaf ya Haji ya. Oh, apa-apa. Oh, lembut sekali, Masya Allah. Sampai adalah orang tengok, siapalah isteri dia ni. Kenapa? Untunglah dapat Haji ni. Sebab lembut sangat. Masya Allah. Tapi siapa yang tahu orang yang lembut tadi ni, 3 ekor kucing mati ditendangnya kat rumah. Siapa yang tahu ni? Isteri. Ada satu rahsia besar. Tapi Ustazah Isfadiah dengan Ustaz Khairuddin, siapa nama Tan Sri? Suami ni tadi? Musa Muhyiddin. Saya pujilah Tan Sri. Saya pujilah, Masya Allah. Kenapa? Selalu berganding sama-sama. Sebab apa? Ni jangan cerita kat orang. Saya buka cerita ni. Saya kagumlah dengan mereka berdua selalu sama-sama berganding dalam satu forum pula tu, ceramah pula tu. Sebab, jangan beritahu kat orang. Ini rahsia besar ustaz. Jangan beritahu kat orang. Selalunya ustaz kalau ceramah jarang bawa isteri. Jarang bawa isteri. Kenapa? Siapa tahu hal dia kat rumah? Isteri. Kalau dia cerita, tuan-tuan adalah kita menderma, bersedekah nah. Isteri kat belakang, abang sembang je abang. Saya minta RM50, kena bagi 50 alasan. Siapa tahu? Sebab itu kalau datang daripada mulut isteri, itu benar pengakuannya. Siapa yang mengakui akhlak Nabi ini? Ketika Nabi berada di Gua Hira, takut sekali. Lalu minta diselimutkan oleh Ummina Sayyidatina Khadijah. Inni qad khashitu nafsi. Saya takutlah pada diriku. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Kalla wallah. Tidak ya Allah. Tidak demi Allah. Ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Apa? Kerana akhlak Nabi sebelum jadi Nabi, sudah terzahir akhlak Nabi. Satu, innaka la tasilur rahim. Tuhan menghubungkan tadi silaturahim tu kan akhlak mulia. Wa tahmilul kalla, memikul bebanan. Wa taksibul ma'dum, menolong orang yang susah. Wa taqrid dhaif, memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, memuliakan engkau menolong orang yang dalam kebenaran. Ni akhlak ni satu-satu ditunjukkan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Bermakna akhlak Nabi bukan sahaja ketika jadi Nabi, malah sebelum jadi Nabi. 2. Ketika ada orang tanya kepada Ummina Sayyidatina Aisyah. Satu fakta tuan-tuan kena tahu, puan-puan kena tahu, bahawa baginda kahwin dan beberapa isteri, setiap lepas asar, baginda akan pergi ke setiap rumah isteri-isteri Nabi. Sebab rumah isteri-isteri Nabi, saya akan tunjukkan gambar nanti. Surrounding masjid. Rumah Sayyidatina Fatimah, anak Nabi. Sebelahnya betul-betul rumah Sayyidatina Aisyah. Sebelahnya rumah Sayyidatina Hafsah. Belakang rumah Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Bukan Saudah, Saudah. Itu sebutan paling fasih. Sebelah itu Sayyidatina Zainab. Barulah Zainab bin Khuzaimah dan seterusnya. Begini. Jadi faktanya tuan-tuan kalau baca kitab Syama'il, setiap asar Nabi akan pergi ke setiap rumah. Dan Nabi bermalam di rumah yang malam tu jadi giliran. Itu satu. Kenapa pergi ke setiap rumah? Sebab dekat-dekat antara satu dengan yang lain.
Fakta yang kedua, siapa mengaji Syama'il, setiap Isyak baginda akan kumpulkan semua isteri-isteri tadi tu di rumah yang malam tu menjadi giliran Nabi. Dalam setengah jam, dalam 45 minit, bergurau, berbincang, kemudian barulah semuanya pergi ke rumah masing-masing. Kenapa tu? Sebab rumah dekat-dekat. Bukan jauh-jauh, ni negeri ni negeri tu, jauh lagi, tidak. Boleh? Sayyidatina Aisyah selalu dapat 2 malam. Sebab isteri Nabi yang ketiga, Sayyidatina Saudah, ketika Nabi kahwin dengan beliau umur 66 tahun. Umur 65 tahun. Nak tunjuk Nabi kahwin bukan dengan nafsu syahwat. Ramai lagi pemuda lain. Tapi kenapa Sayyidatina Saudah 66, 65? Nah, itu cerita lain. Jadi beliau selalu bagi giliran malamnya dengan Sayyidatina Aisyah depan rumah. Bermakna siapa yang paling selalu dapat giliran? Sayyidatina Aisyah. Mendapat giliran yang banyak, maksudnya bersama dengan Nabi banyak, melihat hal ehwal Nabi. Hal ehwal Nabi itu nantinya akan jadi hukum. Sebab itu orang isteri Nabi paling faqih, paling tahu hukum Sayyidatina Aisyah. Mesti paling tahu. Ketika ditanya akhlak Nabi macam mana, jawabnya simple je. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Ulama kata begini, Al-Quran itu lengkap, akhlak Nabi lengkap. Nak belajar tentang duduk, tentang berpakaian, tidur, akhlak dengan isteri, dengan anak-anak, akhlak dengan sahabat, lengkap. Semua contoh ada daripada Nabi. Itu satu. Al-Quran itu tidak ada cacat celanya. Akhlak Nabi tidak ada cacat celanya. Sampai guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadiyu Al-Maliki rahimahullah, haul beliau 4 hari yang lepas, beliau pun pernah datang mengisi tempat Masjid Al-Falah kita. Beliau sebut akhlak Nabi itu seperti majalah yang terbuka. Tahu majalah? Akhlak Nabi dengan isteri di rumah itu seperti majalah yang terbuka. Kalau majalah yang terbuka itu maksudnya tidak ada cacat cela. Saya ada pengalaman menulis di majalah. Saya lebih suka menulis di buku daripada majalah. Majalah tu dia 2 muka surat je. Kita kena compress betul-betul, memang solid betul-betul, bahasanya kena jaga, isinya kena padat. Kalau buku, cerita panjang-panjang pun tak apa. Tu yang saya boleh karang sampai 1000 tu. Terpulang kita. Tapi kalau majalah tak, very precise dan lengkap. Bermakna akhlak Nabi itu tidak ada cacat celah. Akhlak di rumah seperti majalah. Majalah kan semua orang boleh baca. Akhlak Nabi tidak ada cacat celahnya. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Apa maksud? Al-Quran itu sesuai sejak zaman turunnya dekat Makkah sampai hari kiamat. Sama. Akhlak Nabi itu boleh diteladani sejak daripada zaman Nabi sampai hari kiamat. Mulianya akhlak Nabi itu. Kita akan ambil sedikit sekelumit daripada akhlak Nabi. Ada 9. Saya ceritakan dahulu tentang kasih sayang. Nabi sangat kasih dan sayang kepada umat. Harus kita tahu umat ada 2. Satu, ummatu al-ijabah. Umat yang menerima Islam. Kita semualah orang Islam. Yang kedua, ummatud dakwah. Jangan lupa, jiran sebelah rumah yang bukan Islam gitu perlu kita dakwahkan. Cuma dakwahnya tak perlulah tuan-tuan nak bawa mikrofon, nak bawa semua ni pergi ke depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari orang tu. Akhlak kita dengan senyuman, dengan siram pokok bunga dia. Kalau ketika nak hujan, tolakkan sidayan ke dalam. Akhlak dengan ahwal, dengan peribadi. Tu jangan lupa tu. Tu orang bukan Islam. Baik, supaya kita tahu kita bukan berdakwah dengan orang Islam je, orang bukan Islam pun. Nabi tak nak susahkan umat. Itu kasih sayang Nabi. Kalau tidak, semua kita wajib pakai siwak sebelum salat. Nabi sebutkan laula an asyqa ala ummati.
au 'alan nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Kalau tak jadi payah pada umatku dan pada manusia, saya akan suruh dengan suruhan wajib untuk pakai siwak setiap kali nak wuduk ataupun nak solat. Maksudnya, saya akan perintahkan dengan perintah wajib pakai ini. Jujur saja ya, jujur saja. Kita wuduk dengan kita solat. Ada tak kita bawa ni? Saya berani bawa sebab saya bawa. Nak jujur je. Berapa ramai yang bawa ni? Kalaulah perintah itu perintah wajib, siapa yang sebelum solat tak bersiwak, siapa yang sebelum wuduk tak bersiwak, kalau ni perintah wajib, berdosa. Sebab wajib tu maksudnya ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala tinggal berdosa. Siapa yang solat tak pakai ni berdosa tak? Tak. Siapa yang berwuduk tak pakai ni berdosa tak? Tak. Tapi siapa yang pakai ini pahalanya lebih. Sunat. Itu maksudnya Nabi tak wajibkan. Kalau Nabi wajibkan, rata-rata kita berdosa. Eloklah pakai ini Ini namanya kayu siwa ataupun niswa. Dan paling bagus kayu al-araq. Paling bagus al-araq. Dia tebalnya lebih daripada jari kelingking, kurang daripada ibu ni. Ni just nice dah ni, tapi ni kurang sedikit. Dan sunahnya sejengkal. Ni nama sejengkal. Ni sejengkal. Ni bukan sejengkal, ni sejengkal. Yang ini buat bulu-bulu ni, bulu ni. Kalau yang dah expert, buat dengan gigi. Buka. Gigitnya. Kalau gigi kuat, kalau gigi patah, jangan salahkan saya. Ini potong dengan pisau, letak ni tertukul kan. Tapi ketika kita pukul, jangan bagikan dia air, nanti dia pecah. Tapi ketika nanti kita nak bersiwak, kena letak air liur sedikit. Tak payah letak, tak apa. Kalau bersiwak begitu. Sebab kalau tak pakai air, dia akan jadi keras, luka nanti. Inilah jadi siwak ni. Ni bukan ganti setiap 5 tahun ni, bukan. Ganti setiap mungkin 2 bulan. Dan nak siwak cara mana pun tak mengapa. Sebab once kita pakai siwak, satu, kita dapat pahala sunnah Nabi. Pahala sunnah Nabi, Nabi sebut, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa hidupkan sunnahku di akhir kefasadan umat, baginya pahala 1 mati syahid. Pakai ni sahaja satu pahala mati syahid. Kalau pakai, ini mencurahkan mata. Cuma cara kita menggunakannya, saya tunjukkan sedikit. Jangan di-zoomkan. Saya nak tunjuk ni, jangan di-zoomkan. Biar dengan cara yang biasa. Pegangnya 3 begini. Ni siapa yang tak pernah tengok ni, kali pertama tengok dalam dunia. Ini 3, ini pegang sebegini. Caranya. Dan ada pelbagai cara ulama untuk kita ini. Antara caranya, ini letak di tengah. Kemudian gigi atas ni bawa ke sebelah kanan, turun ke bawah, bawa ke tengah, naik atas, ke kiri, turun bawah, balik kanan. Nombor 8 terbalik. 8 kan begini, bukan terbalik, nombor 8 rebah. Dia buat 3 kali. Saya buat sebab bukan senang jumpa macam ni. Saya tengok 1, 2, 3. Cukup. Tak payah 30, 3 je. Kita nak solat ni. Ini bukan untuk gigi je. Juga untuk lelangit. Tapi kalau gigi kita buat urdan. Urdan ni kita buat lebar kita. Tapi kalau lelangit, buat tulan. Tulan ni memanjang macam ni. Dia sebagai isyarat. Lepas kita buat ni, 3 kali macam ni. Lelangit kita ni. 1, 2, 3. Sebab itu dalam kitab Bulughul Maram, ketika Nabi buat ini, terdengar bunyi itu. Terdengar bunyi begitu. Sebab memang lelangit kita ni untuk orang yang normal. Kalau kita gosokkan, memang rasa geli. Cuba tuan-tuan gosok sekarang. Cuba dengan lidah, cuba. Gosok lelangit kita. Rasa apa? Rasa geli kan? Siapa tak geli, jaga-jaga. Itu tak normal.
Saya nak ijazahkan satu amalan sementara saya ingat ni. Nah, siapa yang hadir dekat sini dan siapa yang ikut ni live ke ni? Ikut live juga, dan siapa yang ikut cara rakaman nanti pun kita ijazahkan juga ya. Ini petua, bukan fatwa, petua. Petua, mudah-mudahan kita makan selamat dengan dibuat niat tak elok. Ada orang nak letak benda tak elok ke, benda-benda yang makhluk halus ni lah, nah, dalam makanan ataupun minuman. Jadi caranya ialah sebelum nak minum, nah, petuanya baca dulu surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabbaha dzal bait alladzi at'amahum min ju'. Belakang tu ulang 3 kali. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf. Barulah kita gesilkan lelangit dengan lidah. Cuba gesil sekarang. Lelangit atas sana. Rasa geli tak? Bang Haji rasa geli tak? Saya pun rasa geli. Kalau geli boleh minum. Kalau tak geli jangan minum. Boleh saya minum? Boleh jangan tengok saya, boleh? Tengok orang lain dulu sebelah, berkenalan. Jangan tengok Bismillah. Saya jazahkan amalan ini pada semua. Kalau ketika kita merasakan makanan ataupun minuman itu rasa macam something, tapi di rumah jangan buat. Di rumah jangan buat. Kita dengan isteri takkanlah sangsi lagi. Cucu sebelah nak sangsi lagi tak payah. Ini kita kalau di kedai ataupun di mana-mana, ini petua ulama ya. Sebelum kita nak minum ataupun makan buah ke whatever, buah, air, kita rasa sangsi, tak tahu siapa bagi ini. Jadi baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, daripada mula yang akhir tu ulang 3 kali. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf. Gesilkan. Kalau terasa geli, insya-Allah selamat. Kalau mungkin tak rasa geli, mintalah orderlah makanan lain. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya Nabi, kita tak diperintahkan wajib. Kalau perintah wajib memang berdosa, ramai kita alhamdulillah tidak. Nabi sangat bimbang kalau umat baginda diazab. Ketika ada berlaku angin kuat dan ribut, Sayyidatina Aisyah sangat faham muka Nabi. Mulalah muka Nabi pucat, sedih. Walhal kita bila hujan nak turun mestilah kita suka hati. Lalu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa saya lihat tuan ketika angin kuat nak turun hujan, ribut, tuan macam muka jadi macam takut. Walhal sepatutnya gembira sebab hujan nak turun. Ini kan rezeki. Nabi menjawab, inni khasyitu ayyakuna azaban salatan ala ummati. Sesungguhnya aku takut akan berlaku azab merata ke atas umatku. Sebab ada umat-umat terdahulu ketika hari macam nak ribut, hujan, gembira sangat-sangat. Eventually azab yang turun, bukan hujan yang turun. Tu Nabi. Nabi tak nak. Jadi Nabi sayang pada umat. Kadang-kadang ketika Nabi berdakwah, ada orang menolak dakwah Nabi. Sepatutnya Nabi tak rasa apa-apa. Sebab tugas Nabi adalah untuk deliver. Sama ada orang itu terima tak terima, itu urusan mereka. Tapi Nabi tak mau. Kenapa? Menolak dakwah Nabi bermakna 2. Satu, mereka akan diturunkan azab. Kalau mereka tidak bertaubat pada Allah, masuk dalam neraka. Nabi tak mau. Sampai Nabi susah hati, Allah yang bagi tahu. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka janganlah pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan
buruk mereka itu. Kerana mereka jika enggan beriman kepada keterangan Al-Quran, pasti akan diadab. Jadi Nabi pula tak mau mereka diadab. Susah hati Nabi. Kan pelik tu. Kita dah berdakwah tu, terpulang urusan mereka pula. Nabi tak nak mereka diadab. Sebab itu kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la yarda Muhammadun wahidun min ummatihi finnar. Nabi Muhammad tidak rida seorang pun umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Apa Nabi mahu? Ridahu an tadkhala ummatuhu kulluhumul jannah. Keredaan baginda ialah jika umatnya semuanya masuk dalam syurga. Itu Nabi nak semua kita semua masuk syurga kita semua. Kalau orang yang tak beriman sekarang, nanti sebelum meninggal mereka beriman, semua juga diampunkan dosanya oleh Allah. Nabi walaupun ditolak oleh musuh, Nabi tak tolak keburukan umat. Nabi tak doa. Ada dikatakan pada Nabi, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Doakanlah keburukan ke atas orang musyrikin di Makkah tu. Nabi doa, tapi Nabi tak doa laknat. Inni lam ub'ath la'ana. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat. Wa innama bu'aithu rahmata. Tetapi aku diutuskan sebagai rahmat, pembawa kasih sayang. Tak juga doa. Walhal kalau Nabi doa, habis orang tu. Ketika suku Daus ini, mereka ingkar dan menolak Nabi. Lalu ada di kalangan sahabat mengatakan, fad'ullaha 'alaiha. Doalah keburukan untuk suku Daus. Tengok Nabi, orang yang berjiwa besar. Nabi katakan, doa juga, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus dan datangkan mereka dalam keadaan Islam. Memang mereka datang dalam keadaan beriman kepada Nabi SAW. Nanti di hari kiamat ada satu peristiwa yang sangat crucial. Apa? Semua kita dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ni tak ada lekuk-lekuk, tak ada valley, tak ada lembah, tak ada pokok, tak ada gunung. Dia seperti lapang, padang yang lapang seperti roti putih. Roti putih tu kan, lapang macam tu. Seluruh umat daripada dulu dengan sekarang. Dan huru-haranya, ya Allah, sampai matahari itu dirasakan seperti satu jengkal daripada kepala. Dirasakan. Sehingga ada orang yang berpeluh dekat tumit, ada yang berpeluh dekat lutut, ada dekat pinggang, ada yang dada, ada yang tenggelam pun ada juga. Huru-hara yang sangat-sangat. Ribuan tahun dirasakan di situ. Sehingga dalam kitab menyebut bahawa orang-orang di situ ada di kalangannya berdoa, ya Allah, pindahkan kami ke neraka pun tak apa, rather than duduk dekat sini. Sebab rasa keluh kesah. Walhal mereka tak tahu neraka tu lebih lagi tougher daripada tempat ini. Nak tunjuknya di situ sangat dahsyat sekali. Itu bagi orang yang tidak beriman. Tapi siapa yang beriman duduk situ seperti lama mengerjakan 2 rakaat solat. 5 minit je. Mudah-mudahan kita semua merasakan duduk di situ hanya seperti 5 minit sahaja. Allahumma amin. Mudah-mudahan ya. Lalu orang keluh kesah, minta syafaat. Wahai Nabi Allah Adam, tolonglah kami. Tuhan tengok kan kami keadaan sebegini. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, tak boleh saya tolong. Untuk diri saya sahaja. Idhab ila Nuh. Pergi jumpa Nabi Nuh. Mereka pun jumpa Nabi Nuh. Wahai Nabi Allah Nuh, bantu kami. Tuhan, lihatlah keadaan kami sebegini. Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, tak boleh saya tolong. Hari ini Allah murka dan tidak pernah murka semurka itu sebelum ini. Maka tak dapat saya nak tolong. Malu mereka pergi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun tak dapat nak tolong. Jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tak dapat tolong. Jumpa Nabi Isa alaihissalam pun tak dapat tolong. Last jumpa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi pengharapan, ana laha. Ya, saya boleh tolong, ya saya boleh tolong. Sebab Nabi simpan satu doa yang sangat mustajab. Nabi-Nabi pun dibagi itu juga.
Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang sangat mustajab. Doa je Allah akan bagi. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Tapi setiap nabi dah guna dah portion ni, dah guna dah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi saya simpan doa ni untuk umatku di hari kiamat. Tengok Nabi sayang dekat kita semua. Nabi akan bantu kita semua. Allahumma amin. Nabi kalau solat semua tahu, panjang betul. Dalam Sahih Bukhari, kaki Nabi sampai bengkak-bengkak sebab dua. Waktu malam ni, satu, Nabi banyak solat lepas solat, solat lepas solat, solat lepas solat, solat. Dua, dalam setiap satu solat sangat panjang. Sebab itu kaki Nabi bengkak-bengkak. Mari dengan kita semua, bengkak sebab apa? Jawablah sendiri. Nabi bengkak sebab dua tadi. Satu, banyak solat. Kan kaki kan menahan berat badan. Lagi ringan, lagi senanglah ditanggung. Lagi tak payah sebut, lagi payahlah nak menanggungnya. Kan? Nabi begitu. Tuan-tuan bayang Nabi dalam riwayat kalau mandi ni dada ni close turun ke bawah. Kalau mandi dada dengan perut sama sampai air tak perlu nak traffic naik. Maaf, kenapa tu? No. Kerana Nabi sihat dan Masya Allah tubuh badannya sangat ideal. Seperti Nabi itu dibagi satu katalog. Saya nak mata lagu ni, hidung lagu ni, telinga lagu ni, badan lagu ni. Begitu Nabi, sangat sempurna. Tu yang sebut tadi kacak. Nabi mana yang paling kacak? Saya tahu jawapannya. Mesti jamaah akan jawab saya, Nabi siapa? Nabi apa? Nabi Yusuf kan? Betul. Tapi tak accurate. Yang lebih accurate siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf disebut dalam Al-Quran. Ketika ada orang kata, apalah Zulaikha tu? Dia ada anak angkat yang handsome, maaf tergoda pula dengan anak lelakinya tu. Didengar oleh Siti Zulaikha. Siti Zulaikha uji mereka. Tak apa, hampa masuk ke istana. Lalu dibagi buah setiap seorang. Ramailah tadi muslimat perempuan yang berkata-kata tadi itu. Dan dibagi setiap seorang itu pisau. Mereka tak tahu lagi Nabi Yusuf lagu mana. Ketika dah duduk elok, diminta Nabi Yusuf, faqalat ikhruj alaihin. Wahai Yusuf, keluarlah. Nabi Yusuf keluar biasa je, tak ada berjualan, jalan macam apa orang, jalan biasa je. Ya Allah, ketika perempuan-perempuan tadi melihat Nabi Yusuf, ini buah apple tadi ni, ni pisau, terhiris bukan buah apple, tapi jari-jari mereka. Tak tahu saya perempuan kalau tengok orang lelaki macam mana ya. Maaf, ni bukan saya yang gambarkan. Bukan saya yang gambarkan, ini Al-Quran yang menggambarkan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasya lillah wa qulna hasya lillahi ma hadha bashar in hadha illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, lalu mereka mengagungkannya, ya Allah, this is not an ordinary man, common layman. Ini bukan orang biasa ni. Ini a great malaikat yang sangat mulia. Lalu apa yang berlaku? Ni jari macam ni. Ni qatta'na. Terus begitu. Nak tunjuk, maaf ni, tak tahan tengok orang lelaki yang sangat handsome. Kata Siti Zulaikha, baru hampa tahu. Hampa baru duduk tengok saya dalam bilik yang tertutup. Maksudnya handsome tak Nabi Yusuf? Handsome. Kata satu syair, kalaulah perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf itu masih hidup,
Lalu mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan terhiris jari-jari mereka, tapi terhiris hati-hati mereka. Kalau hati dah dimiliki, tak kira. Walaupun orang yang disuka tu kalau dari segi umur boleh jadi macam datuk dia. Tapi tak, I love you. Sebab cinta itu kan buta. Hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam. Kecintaanmu pada seseorang, pada sesuatu menyebabkan kau pekak dan kau buta. Tak kira orang kata apa pun, tak mau dengar. Yang penting I love him. Sama, mungkin orang tu dah tua, mungkin taklah sekacak mana, tapi mata ni bila dah terpana melihat cinta, habis luar biasa. Sebab itu ada yang dikatakan Laila Majnun. Pernah dengar nama? Laila Majnun. Majnun tu gila. Laila tu Laila. Siapa yang gila? Laila ke Majnun? Tak. Yang gilanya Qais. Qais dia suka dengan Laila. Sampai dia gila-gila lah. Lagu mana gila dia? Tembok pagar rumah Laila diciumnya. Pagar, tembok dicium oleh Qais. Orang kata hang maaf ya bahasa dalam masjid, maaf ni tapi saya nak tunjukkan. Hang gila ke? Pasal apa? Hang mencium tembok rumah Laila. Lalu dia bersyair, cuma saya tak hafal syair sekarang. Tuan-tuan ketahuilah, saya bukan cium tembok, tapi saya cium tuan tembok. Walhal tu tembok kan? Orang kata, wahai Qais, Laila tu bukan kacak mana pun. Biasa-biasa je, bukan cantik mana pun. Apa kata Qais? Hampa ambil mata saya, buh ke mata hampa, nescaya you will realize Laila is the most beautiful woman in the world. Sebab gila tadi tu. Anyway, itu. Apabila seseorang itu mencintai, tapi yang lebih apa nama tadi, yang lebih cantik dan kacak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang struktur badan Nabi. Badan Nabi taklah gemuk. Maaf ni, kalau orang yang besar badan, orang yang berisi, kalau dia solat, tak berapa nak tahan sebab kakinya itu menampung badan kan. Itu yang terasa tu. Tapi Nabi dalam keadaan yang sangat ideal, terasa bengkak-bengkak kaki, walaupun tak gemuk, itu menunjukkan Nabi solat panjang dan Nabi solat lama. Tapi ketika Nabi solat, dengar ada tangisan baby, tak mahu Nabi nak panjangkan solatnya. Walhal Nabi bagi tahu uridu italataha, saya nak panjangkan. Fa asma'u buka as-sabi, saya dengar ada tangisan baby. Fa ukhaffifu min shiddati wajdi ummihi bihi, saya kesian tengok mak dia. Tengok Nabi memahami perasaan perempuan. Bukan je manusia, binatang pun. Nabi pernah dalam satu musafir, para sahabat tengok ada satu sarang burung, ada satu induk, 2 ekor anak. Saja nakal-nakal main-main, diambilnya anak tu, tinggal maknya sekok seorang. Mak dia tengok anak kena ambil, berkepak-kepak lah. Jadi bunyi suara burung. Kalaulah boleh dia akan panggil tolong. Kalau dia boleh. Nabi tengok, nak marah Nabi. Man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang pisahkan induk burung ni dengan anak dia ni, siapa? Ruddu waladaha ilaiha, kembalikan balik anaknya padanya. Dan Nabi lihat ada satu sarang semut kena bakar. Nabi pun marah juga. Man harraqa hadhihi, siapa yang bakar ni? Sahabat kata kami. Nabi bagi tahu, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar, sesungguhnya tak wajarlah untuk kita azab sesuatu dengan api melainkan yang punya api. Allah nantilah yang akan mengadabkan, bukan kita yang azab membakar sebarang-barangnya. Yang kedua, rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Tuan-tuan tahu dekat Taif kan, Nabi berada di sebulan. Jazakallahu khair. Nabi berada sebulan di situ, seorang pun tak terima dakwah. Malah ketika Nabi keluar daripada bumi Taif, ditikam dengan batu. Kesiannya berdarah kaki Nabi. Nabi pakai slipper yang agak cekung.
Jadi slipper, darah tu mengalir daripada kaki masuk ni, penuh ni sini. Ketika itu, saya pendekkan cerita sebab kita dah nak habis ni. Malaikat Jibril bagi tahu, ya Muhammad, malaikat bukit minta izin untuk jumpa. Lalu malaikat bukit tu diizinkan. Lalu bercakap dengan Nabi. Apa? Inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik. Nabi dengar, Allah dengar bagaimana kaummu kata pelik-pelik dan mengkasarimu, apa yang mereka tolak kamu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal. Kata malaikat Jibril, Allah datangkan malaikat gunung. Nak suruh apa pun, dia akan taat. Pendek cerita. Kata malaikat gunung, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala dhalika fima syi't. Tuan nak kata apa kan? Sila. In syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Wahai Tuan, Nabi Muhammad, kalau Tuan perintahkan saya, ada 2 gunung kat sini ni. Tuan perintahkan saya ambil gunung ni, saya hempapkan kepala penduduk Taif, saya akan buat. Cuba kalau Nabi kata, ya silakan, tuan-tuan tak akan boleh pergi ke Taif. Sebab habis Taif dalam peta Saudi. Tapi Nabi bagi tahu, jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Kalaupun mereka tak terima sekarang, siapa tahu keturunan mereka nanti akan terima. Menyembah Allah Azza wa Jalla hanya padanya, tidak syirik pada yang lain. Cuba tengok, tuan-tuan pergi ke Taif sekarang kan? Kan dah kita pergi dan dikatakan semua penduduk Taif itu dah jadi orang Islam. Tengok Nabi sabar. Kalau Nabi tak sabar, habis orang Taif itu, mati semuanya. Malah Nabi doa lagi, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku, orang Taif tadi itu, sebab mereka itu tidak tahu. Alhamdulillah sekarang bolehlah kita beli makanan-makanan, buah-buahan sejuk kan dekat situ. Kak Ajah lah yang paling banyak beli. Dah terlepas pergi Cameron Highland, dibalasnya dekat Taif. Orang Arab tu pula, hajar, murah. Tengok-tengok, ya Allah, mahal rupanya. Satu petua nanti, kalau berjumpa dengan orang Arab, kalau nak minta murah, tunjuk macam ni. Jangan macam ni. Kalau orang Arab tu mahal sangat, kita tak pandai cakap Arab. Sikit. Manalah orang Arab faham. Lagi dia tanya apa? Kalau orang Arab tu mahal sangat, 1. Orang Arab tu marah-marah sangat, 2. Orang Arab tu tak sabar, caranya tak payah cakap Arab. Tapi kena panggil dia dengan 2 nama. 1, Ahmad. Yang kedua, Muhammad. Orang Arab macam tu. Siapa pun nama dia, kalau kita panggil Muhammad, mesti diterima. Ya Muhammad. Tak. Ghazali, tak pernah disebut gitu. Ya Ahmad, naam. Ya Ahmad, naam. Gini. Tapi 3 ya, 3. Ini, kalau dia marah-marah sangat, ini buat macam ni. Tapi muka buat innocent. Dia tak payah cakap. Ni maksudnya sabar. Boleh. Ataupun dia bagi mahal sangat, kita bagi tahulah, ya Muhammad. Ni. Jangan 3 rial, 5 rial. Ini sama juga mungkin kalau kita pergi di satu tempat, dia macam nak suruh laju-laju kan. Selalu dia kata, ya haji, ya hajjah. Buat macam ni. Ya Muhammad. Ini mujarab ni. Saya pernah buat. Dan satu lagi, kalau dia marah-marah, sallu ala nabi. Buat macam ni lah. Sallu ala nabi. Mereka tak tahan. Walaupun marah pun mesti dia bersalawat. Sallu ala nabi maksudnya bersalawatlah ke atas Nabi. Saya pernah buat dulu dekat kedai. Saya tengok orang Arab tu nak beli buku dengan orang Bangladesh, boleh cakap Arab. Saya faham apa yang dia cakap tu. Saya pun pergi kat depan, dia tengah marah dua-dua ni. Sallu ala nabi. Ajaib betul. Dua-dua tak marah dah.
Bersalawat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Saya pun senang hati. Sebelum saya nak keluar, marah balik, kelahi balik. Waktu tu dia, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Berhenti Ustaz. Saya pun keluar, berkelahi balik. Saya doa, ya Allah, mudah-mudahan ada yang datang, sallu ala Nabi balik. Mereka sangat hormati kalau sebut Nabi. Akhlak mulia yang baik. Pujilah kawan kita. Kita dah berkawan lama ni kan, puji. Sebab Nabi pun puji. Nabi bagi tahu Abu Bakar masuk syurga, Sayyidina Umar masuk syurga, Uthman masuk syurga, Ali masuk syurga, Talhah masuk syurga, Zubair masuk syurga, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf masuk syurga, Sa'ad masuk syurga, Sa'id masuk syurga, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk syurga. Macam itulah kita juga. Kalau anak dia dapat kejayaan ataupun dalam keluarga dia dapat kegembiraan, kita kongsi juga tahniah. Gitu, supaya hilang rasa tak baik dalam hati kita dengan dia. Ini antara sifat Nabi yang menonjol, lemah lembut. Ini Nabi sangat lemah lembut, sehingga dikatakan lebih lemah lembut daripada gadis kalau melibatkan Nabi. Tapi kalau melibatkan Islam dicerca, Nabi sanggup pakai darak baju besi. Ketika ada orang yang tak tahu ilmu agama, Arab Badui, kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid. Lalu sahabat nak pukul dan nak kejar. Nabi bagi tahu, apa? Dahu, biar dia kencing. Lalu sahabat pun, kerana Nabi dah bagi arahan, tak dikejar. Kencinglah orang tu tadi tu. Habis kencing, baru Nabi bagi tahu, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bawli wal qadar. Wahai saudara, kencing masjid ni tak sesuai untuk kencing. Ini untuk apa ni? Ini untuk ingat Allah, solat, untuk baca Quran. Kenapa Nabi tak suruh kejar dan tak suruh pukul? Kenapa? Betul. Kak Ajah Salwa dapat jawab. Sebab saya dah bagi tahu dulu waktu mengajar mereka. Sebab orang tengah kencing. Biarkan. Waktu tu bukan ada kapet pun, ada jubin. Waktu tu kan tanah je, pasir. Jadi kalau kencing kat situ, dia akan menyerap situ je lah. Tapi kalau tengah kencing, ada orang kejar dan nak pukul pula tu, apa akan jadi? Mestilah kawan ni lari pula kena kejar. Habis satu masjid kena air kencing. Brilliant tak Nabi? Bijak tak Nabi? Gitu. Jadi kalau orang kencing kat sini, kat masjid kita kalau orang kencing, kena tagak gambar. Ikutlah yang mana sesuai. Yang mana sesuai. Nabi berakhlak yang sangat payah kita nak lakukan. Apa dia? Memaafkan kesalahan orang lain. Ini payah kita nak buat. Kalau yang lain tu boleh lagi, tapi nak maafkan orang, itu bukan senang. Ketika Nabi masuk bumi Makkah, ada seorang namanya Fudalah. Kan Nabi duduk kat Madinah, masuk bumi Makkah, Nabi tawaf. Ada seorang ni namanya Fudalah. Bencinya dengan Nabi tu taklah boleh nak kira. Nak bunuh Nabi. Pisau di belakang ni. Tawaf. Nabi tawaf, dia ikut tawaf juga. Sampai dekat dengan Nabi, Nabi pun toleh belakang. Fudalah ke tu? Terkejut dia. Walhal rencananya tadi nak bunuh, nak cacak Nabi daripada belakang. Tiba-tiba Nabi berhenti. Fudalah kah? Dia pun terkejut. Allah, macam mana boleh tahu? Walhal nak cek, nak grab the opportunity, nak dekat, nak bunuh. Naam, Fudalah ya Rasulullah. Ya, sayalah Fudalah ya Rasulullah. Nabi senyum ya. Madza kunta tuhaddithu bihi nafsuk? Kamu kata apa dalam dirimu? Walhal dia tak sebut pun. Dalam diri dia, saya lagi nak bunuh, saya lagi nak bunuh. Nabi pun tanya, kamu kata apa dalam dirimu? La syai' kuntu azkurullah. Tak ada apa. Saya zikir pada Allah. Nabi tahu. Nabi senyum. Jalan lagi pusingan yang kedua. Nak ni lagi ni, Fudalah ke? Saya. Hang bapa.
Tak ada apa, saya ingat Allah. Lagu itulah kedua, lagu itulah ketiga. Lah, Nabi pun berhentikan. Dan Nabi hampiri, Nabi pegang dada Fudalah begini. Apa kata Fudalah? Wallah, demi Allah, ma rafa'a yadahu an sadri. Nabi tak dan lagi angkat ni pegang tadi. Nabi tak dan angkat hatta ma min khalqillahi syai'un ahabbu ilaihi min. Tak ada satu pun makhluk Allah yang lebih saya cinta melainkan kepada Nabi. Ni. Jadi kita semua hadirin sangat perlu pada tangan-tangan ini. Tangan-tangan macam Nabi tadi tu. Supaya orang yang berkelahi, kita boleh reconcile. Kita boleh pertautkan hati. Jangan bagi orang berkelahi. Orang dah elok dah, bergaduh sama-sama ni. Patut orang yang berkelahi kita mai jadi tenang balik. Itu patut. Jadi tangan-tangan ini, kata Al-Habib Ali Al-Jufri, patut beliau hadir di Malaysia kerana katanya ayah beliau tak sihat, digantikan oleh Habib Kazim. Apa kata beliau? Kita sangat perlukan tangan-tangan ini. Ketika beliau cerita Pak Fudalah, saya ambil poin beliau. Beliau kata, tangan-tangan yang Nabi letak tadi tu sangat perlukan seluruh dunia. Apa dia? Tebarkan kasih sayang. Tebarkan kasih sayang. Ketika pembukaan Makkah juga, penduduk Makkah itu dikuasai oleh tentera-tentera Islam. Lalu berkumpul ramai-ramai depan Kaabah. Kebanyakan mereka begini. Ketika duduk tu, kepala masuk begini. Ketika dikumpulkan. Orang Islam dah conquer Makkah ketika itu. Kenapa kebanyakannya kepala macam ni? Sebab mereka tahu, mereka yang expel Nabi daripada bumi Makkah. Tentulah Nabi kalau nak revenge, orang Arab kalau revenge, behead, potong kepala je. Tu yang buat ramai gini. Takut dengan muka yang pucat. Takut Nabi balas dendam. Nabi pun bagi tahu, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kamu rasa saya buat apa pada kamu semua? Ada seorang yang bernama Suhail bin Amr menjawab, nadhunnu khairan. Kami rasa baik sebab akhun karimun wa banu akhin karimin. Tuan orang yang baik, anak kepada orang yang baik. Nabi bagi tahu, dan perkataan Nabi ini menjadi tinta emas dalam sejarah. Idhabu fa antumut tulaqa. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi. You are free. Semua pergi. Dan kamu dibebaskan. Oh, mereka tak sangka. Ingat tadi dah putus kepala dah tadi tu. Lalu mereka tak sangka akhirnya melihat akhlak yang mulia ini berbondong-bondong masuk Islam. Itu yang turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, iaitu Fatah, pembukaan Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Inilah dia ceritanya. Sebab mereka tak sangka nak dibunuh dah. Tapi Nabi bagi mereka free dan masuk Islam. Nabi tidak membalas kekasaran dengan kekasaran. Akhlak yang keenam. Ada Yahudi datang, kasar. Lalu mereka bagi salam. Salam ini bukan salam sejahtera, tapi Assalamualaikum. Sam ni maksudnya apa? Racun ke atas kamu. Kalau kita Assalamualaikum. Orang Yahudi ni. Assalamualaikum. Racun ke atas kamu. Waktu tu Sayyidatina Aisyah marah dengar. Maaf, perempuan kadang-kadang tak tahan. Biasalah tu. Sebab lumrah suami dikatakan racun ke atas suami, marahlah isteri. Kalau tak marah tu, something wrong tu. Kan sayang dengan si suami mesti marah. Lalu Sayyidatina Aisyah tak tahan, balas balik. Wa'alaikumussalam wal la'nah. Dan ke atas kamu racun dan laknat. Ada tambah satu lagi. Nah, orang Yahudi tu kata racun ke atas kamu. Kalau bahasa kasar kita, maaf ya, hangpa mati lebih elok, lebih kurang gitulah.
Marahlah Sayyidatuna Aisyah, tapi beliau tak tahan. Beliau jawab, ke atas kamu racun dan laknat. Ada tambah dua, satu lagi. Nabi pun tanya, ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, mahlan. Sabar, sabar, be cool, calm. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Kan Allah suka yang lembut-lembut, tenang-tenang dalam semua keadaan. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Ya Rasulullah, Tuan tak dengar ke apa yang mereka sebut tadi? Nabi kata, ya, saya dengar. Qad qultu, saya dah balas dah pun. Apa? Wa alaikum. Same goes to you. Itulah jawab Nabi. Dan seolah-olah racun ke atas kamu, Nabi jawab racun juga ke atas kamu. Tapi Nabi kerana akhlak yang mulia, Nabi tak guna sam. Nabi guna wa'alaikum, ringkas je, wa'alaikum, same goes to you, sama lah juga. Tapi Nabi tak guna sam. Dalam keadaan begitu, Nabi boleh pilih perkataan yang sangat akhlak yang sangat mulia. Kan luar biasa tu. Tawaduk. Ketika Nabi masuk di Makkah, ada seorang bercakap depan Nabi, terketak-ketak, takut. Sebab Nabi kan orang yang hebat. Apa kata Nabi? Hawwin alaik, tenang. Fa inni lastu bimalakin, saya bukan raja. Wa innama banu mara'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya hanyalah seorang putera daripada seorang ibu daripada suku Quraisy yang biasa makan daging kering. Nah, daging kering tu maksudnya daging yang biasa, bukan daging yang kualiti sangat. Maksudnya Nabi tenang saja. Bergurau senda. Dalam serius kena ada gurau juga. Sebab hidup ini seperti ikan tiga rasa. Tahu ikan tiga rasa? Kalau ikan tiga rasa ada berapa rasa? Ada tiga rasa. Satu rasa manis, satu masam, satu masin. Masam, masin, pedas. Jangan lupa pedas. Ikan kembung ke ikan siakap? Anyway. Nah, sedap tak ikan tu? Sedap sebab ada rasa masin, pedas, manis kan? Itulah hidup. Hidup ni jangan masam je muka. Kena ceria juga. Tapi jangan ceria sentiasa. Meninggal pun ceria juga. Nanti dia marah orang. Tapi memang ada orang mukanya memang macam tu. Macam senyum je. Heran kita tengok. Tapi ada juga, maaf, orang yang memang struktur mukanya masam je. Jangan disalahkan dia. Bersangka baik dengan orang. Bila kita tengok orang masam, ingatlah dalam hatinya struktur muka dia masam. Supaya kita jangan marah dengan dia. Ini Nabi pun begitu juga. Dalam serius, Nabi juga bergurau. Ya Rasulullah, doakanlah saya masuk syurga. Kata nenek tua. Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Menangis nenek ni. Bayangkan, nenek tua minta Nabi doa supaya masuk syurga. Kan doa Nabi makbul. Nabi kata, wahai nenek, orang tua tak masuk syurga. Tergayyak lah kawan. Lalu Nabi bagi tahu, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Habaq mai kat dia, kalau dia masuk syurga nanti, dia tak masuk dalam keadaan tua. Allah akan kembalikan umur, dua riwayat. 133, satu lagi 30. Mudah-mudahan semua kita masuk syurga, mudah-mudahan. Nenek-nenek jangan sedih. Kak Ajah jangan sedih. Pastikan masuk syurga. Walaupun mungkin sekarang penyakit macam-macam dalam badan. 3 serangkai. Darah tinggi, kencing manis, jantung, mungkin buah pinggang. Sabar, pergi rawatan dan terus berusaha. Mudah-mudahan sembuh. Tapi kalau sampai meninggal pun begitu, pastikan masuk syurga. Sebab dalam syurga tidak ada penyakit zahir, tidak ada penyakit batin. Dahlah umur
30. Satu. Yang kedua, dahlah lebih cantik daripada bidadari lagi. 2. 3. Tak ada penyakit zahir. Kencing manis tadi tu. Darah tinggi. Buah pinggang. Mata tak nampak. Telinga tak berapa nak dengar. Mata rabun. Kaki sakit. Tak boleh makan keras-keras sebab gigi berlubang. Makan bubur je. Semua tu hilang kalau masuk syurga. 1. 2. Hasad, dengki, tak suka ke orang. Itu semua hilang. Tapi syarat masuk syurga. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga. Allahumma amin. Orang masuk syurga semua umur 1 supaya je. Masya Allah. Macam mana nak tahu mak dengan anak nanti? Kan semua 33. Tahu. Memang tahu. Ni, naluri tahu. Macam mana? Masuk syurga dulu. Yang terakhir, akhlak Nabi dengan isteri. Saya menulis buku khusus tentang perkara ini. Nanti boleh tengok dekat gerai nanti. Bagaimana akhlak Nabi dengan isteri. Ini beli hadiah untuk encik suami. Kak Ajah ya. Minta duit suami. Tolong beli, hadiahkan dia balik buku ni. Nabi tak pernah pukul sesiapa pun kecuali dalam perang. Menantu, pembantu pun Nabi tak pernah pukul. Perempuan pun tak pernah Nabi pukul. Kalau perempuan Nabi tak pernah pukul, isteri lagi tak pernah pukul. Ini kena faham ya. Yang saya sebut tadi, rumah-rumah isteri Nabi surrounding ini. Sebab itu kalau Nabi tak musafir, kalau Nabi tidak berperang, setiap lepas asar pergi rotate ni, rumah ni, rumah ni, rumah ni, bermalam di rumah yang jadi giliran malam tu. Lepas isyak begitu juga. Jadi contohlah rumah Sayyidatina Juwairiyah. Jadi semua isteri-isteri berkumpul kat situ, setengah jam pergi rumah masing-masing. Gitu. Akrabnya Nabi ya, sebab rumah isteri Nabi surrounding sahaja. Boleh? Nabi mencium isteri setiap hari. Kenapa setiap hari? Rumah dekat-dekat. Itu. Baik, Nabi cium semua isteri setiap hari. Masya Allah. Itu tandanya sangat akrab. Nabi memanggil isteri dengan panggilan yang baik-baik. Terutama sekali Sayyidatina Aisyah masih muda waktu tu dipanggil Humaira. Humaira maksudnya yang kemerah-merahan, sebab pipi beliau kan gadis. Jadi merah-merah. Yang asli ya, bukan yang itu, bukan ya, yang asli. Aish kehidupan, sebab bagi kehidupan berlari-lari sama-sama. Masya Allah seronok. Bang Haji jangan lupa ni, buku ni kena beli nanti ya. Menolong isteri di rumah. Kena tolonglah. Kenapa? Nabi yafli thawbah, menjahit bajunya, wa yahlibu syatah, memerah susu kambingnya. Memerah kambing asalnya, bukan kambing yang diperah, susu tu yang diperah. Wa yakhdimu nafsah, Nabi melayani diri sendiri. Kalau selipar Nabi putus, apa yang dibuat? Yakhitu thawbah, Nabi menjahit bajunya. Wa yakhsifu na'lah, menampal seliparnya. Wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, apa yang orang lelaki buat, begitulah Nabi lakukan. Nabi tak pernah lupa dengan isteri. Walaupun Sayyidatina Khadijah dah meninggal, Nabi tak pernah lupa, ingat jasa-jasa. Kalau Nabi dapat hadiah, Nabi kata begini, idhabu biha ila baiti fulana. Hadiah ni bagi dengan Ajah tu ya, sebab dulu ketika Sayyidatina Khadijah masih hidup, Ajah ni lah yang selalu kawan dengan dia. Nabi ingat lagi, bagi kat dia je. Itu maksudnya apa tu? Masih ingat dan sayang dengan isteri walaupun sudah meninggal dunia. Begitulah yang saya boleh kongsikan dan boleh dapatkan semuanya dalam buku ini nanti. Sebelum kita beredar, kita kongsikan satu salawat. Mudah-mudahan semua dapat syafaat Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi menyebutkan, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yaumil qiyamah wajabat lahu syafa'ah. Siapa yang sebut ini,
dapatlah syafaat untuknya. Kita amalkan sama-sama ya. 3 kali, 7, 10, 40, paling bagus 100 kali. Untuk kita amalkan setiap hari. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Maksudnya, ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatkanlah baginda di kedudukan yang hampir di sisimu pada hari kiamat. Jadikanlah dia satu amalan berterusan ya. Ini namanya salawat syafa'ah. Untuk kita dapat syafaat. Amallah 100 kali lepas subuh. Maksudnya daripada subuh sehingga sebelum subuh esok 100 kali. Tak banyak mana. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.